Kemudian dalam temu bual Oprah dan Esther Hicks, kita dapat mendengar dengan jelas dia, iaitu Hicks, mengaku secara terbuka bagaimana kawan-kawan gaibnya, iaitu jin-jin bernama Abraham dan Seth, mengajar dia the law of attraction. Ini punca the law of attraction. Datang daripada Esther Hicks. Tapi Esther Hicks bukan dapat daripada otak dia sendiri. Dia dapat daripada Abraham dan Seth. Abraham dan Seth ni terkenal di kalangan New Age sebagai makhluk yang mengajar mereka ilmu-ilmu New Age. Ni syaitan sebenarnya. Syaitan yang mendakwa nama mereka Seth dan Abraham. Esther Hicks inilah inspirasi sebenar di sebalik buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Secret ni bersepah dekat mana-mana. Mana kedai buku mesti ada jual. Self-help bila buka mesti ada The Secret. Rupa-rupanya yang wahyu kan, yang ilhamkan ni adalah syaitan. Dia buku sihir. Dia buku sihir tapi dipackagekan sebagai buku self-help, motivation, business dan sebagainya. Oprah pun jangan main-main. Oprah pun ada jin pendamping dia. Saya ada letak link dekat situ, boleh check. Kemudian Jay-Z Knight dan Ramtha. Ini Jay-Z Knight pun nama terkenal juga di kalangan New Age. Lepas tu Joanna Michelson dan Hermanito. Joanna Michelson ni ada tulis satu buku, The Beautiful Side of Evil. Menarik dia punya tajuk. Kata belah aspek keindahan kejahatan. Maksudnya kejahatan pun ada keindahan juga sebenarnya. Tapi keindahan itu untuk menipu pandangan orang lain. Hermanito ni adalah jin yang dia resap dalam Joanna ni untuk dia buat bedah batin. Joanna Michelson ni American. Cuma guru dia yang dulu menurun Hermanito ni dekat Mexico. Lepas tu Joanna Michelson pergi sana, dia pergi belajar. Akhirnya dia pun boleh merawat orang. Boleh merawat orang. Ya. Dan guru dia ni bila dirasuk oleh Hermanito, dia akan berubah suara, berubah cara dan dia memang boleh rawat orang. Tapi yang rawat tu jin, syaitan. Kemudian Joanna Michelson tinggalkan semua dia. Tinggalkan semua, dia tulis satu buku, dia kata benda ni sebenarnya adalah syaitan. Awal-awal memang dia baik. Dia mengaku sebagai ini, mengaku sebagai itu, nak memandu kita dan sebagainya, tapi sebenarnya adalah syaitan. Sebab tu saya memohon dan meminta mereka-mereka yang mendakwa ada dampingan, mereka-mereka yang mendakwa ada diziarahi oleh makhluk-makhluk tertentu, yang mengaku Khidir lah, yang mengaku Syekh Abdul Qadir Jilani lah, periksa mereka ni, test them. Okey, test macam mana? Macam-macam cara awak boleh test. Antaranya adalah dengan bertanya kepada dia apa akidah yang dia bawa. Tanya akidah yang dia bawa. Apa pandangan dia tentang wahdatul wujud? Apa pandangannya tentang wafak? Apa pandangannya tentang astrologi? Itu dia punya litmus test. Kalau dia kata tu semua ilmu orang-orang soleh, ilmu wali, confirm tu bagi saya adalah syaitan. Sebab apa? Ini juga yang diajar kepada mereka. Takkan wali datang jumpa Oprah ajar tauhid tahap tinggi, kan? Takkan Seth dengan Abraham ni datang mengajar benda-benda macam ni, mengajar wafak, mengajar astrologi, mengajar pantheism. Takkan kita nak kata dia orang ni mengajar ilmu-ilmu rahsia tahap tinggi? Tak. Jadi kalau awak jumpa ajaran dia orang ni dengan ajaran roh-roh yang menziarahi awak tu sama, test them. Okay? Test them. Lepas tu, kalau awak lah boleh jumpa dia orang secara sedar, awak bercakap dengan dia orang, kasih aku rukiahkan kamu sekejap boleh tak? I just nak test je sebab aku takut kamu ni syaitan. Kalau dia tak kasih, kalau dia tiba-tiba berubah, maka awak tahu itu syaitan. Okay? Ada juga guru-guru yang mengajar agama yang mendakwa dirasuk dan dia menurun Rasulullah lah, menurun Syekh Abdul Qadir Jilani lah. Ini apa cerita ni? Agama kita dah jadi agama apa ni? Jadi hati-hati dengan orang-orang yang ada dampingan, yang ada pendamping dan sebagainya. Sebab pendamping ni dia akan mengawal kehidupan awak. Dia akan mengawal kehidupan awak. Baru-baru ni saya dengar tentang seorang yang agak berpengaruh dalam masyarakat, tetapi dikawal oleh satu makhluk yang dipanggil roh. Semua kehidupan dia tu dikawal oleh roh ni. Roh kata pergi haji, pergi haji. Roh kata pergi Mekah, pergi Mekah. Roh kata pergi kasih duit, kasih duit. Roh kata jangan tolong orang sekian-sekian, jangan tolong orang sekian-sekian. Roh kata dia ni sakit, kena percaya dia sakit. Roh ni di sebalik. Bila tanya roh tu apa? Oh, roh baik, roh baik. Nah, bila dia sembunyikan identiti dia, itu tanda jelas bahawa mereka ini berniat tidak baik. Okay? So be very careful. Kemudian Sadhguru.
Ada video tu, link saya letak kat situ. Siapa nak tengok boleh pergi ke YouTube, type Sadhguru Trans. Sadhguru Trans. Sadhguru ni pernah salah seorang pembawa gerakan New Age dekat Malaysia ni mendakwa bahawa Sadhguru ni guru dia. Dia orang Melayu Islam. Tapi dia mendakwa Sadhguru ni adalah guru dia. Macam mana tu? Tu yang dia siap ajar lotus position kan, suruh bangun tahajud, lepas tu nyalakan lilin, duduk macam meditation dan sebagainya. Bahaya. Ini semua adalah pencampur adukan. Pencampur adukan. Saya harap beliau sudah memberhentikan program-program seperti itu, dan murid-murid beliau juga telah memberhentikan program-program seperti itu. Next slide. Thank you. Kemudian Carl Jung. Carl Jung ni adalah antara pengasas ilmu psikologi moden. Dia pun ada pendamping bernama Philemon, spirit guide bernama Philemon. Dan Carl Jung ni pun datang daripada sebuah keluarga pawang. Okey, bapa dia pawang dan rumah dia tu banyak ada gangguan. Ni pengakuan dia sendiri. Siapa tak percaya boleh baca buku dia. Dia punya collected letters, dia ada buat pengakuan. Dan sedihnya kita kadang-kadang ambil teori-teori psikologi daripada dia orang. Dan dia orang ni pula dapat daripada siapa? Philemon ni apa niat dia? Okey. Tapi kalau awak Google, orang-orang akan mendakwa bahawa Philemon ni adalah dia punya subconscious mind ataupun dia punya unconscious mind dia. Bukan. Philemon ni memang makhluk yang berbisik kepada dia. Sebab dia perkukuhkan dia punya kenyataan tu dengan menceritakan pengalaman keluarga dia diganggu dekat rumah, pintu buka tutup dan sebagainya. Jadi dia secara tak langsung nak menunjukkan bahawa ada elemen lain. Saya quote daripada dia ni, okey. Pada awalnya beliau dakwa entiti-entiti ini hanya jelmaan dari unconscious mind. Namun di hujung nyawanya beliau beralih arah. Sebab pada zaman dia, ahli-ahli psikologi banyak buat eksperimen atau banyak buat sciences dengan mediums. Dia orang buat majlis panggil roh, majlis panggil roh. Sebab dia orang pun pelik. Sebab ada medium ni boleh cakap benda-benda yang betul. Orang tak kenal. Pertama kali jumpa, dia boleh cakap kau gini. Jadi orang pelik, macam mana boleh tahu? Jadi dia orang pun buat eksperimen. Pada awalnya Jung kata, ini semua adalah unconscious mind. Okay, unconscious mind orang. Tapi di hujung-hujung hidup dia macam berubah pendirian. Dia kata apa? I once discussed the proof of identity of channeled entities for a long time with a friend of William James, iaitu Professor Hislop. William James ni siapa? Juga antara pengasas penting kepada ilmu psikologi moden. Kawan dia Professor Hislop pernah berbincang dengan Carl Jung di New York. He admitted, Professor Hislop mengaku that all things considered, all these metapsychic phenomena could be explained better by the hypothesis of spirits than by the qualities and peculiarities of the unconscious. Hislop kata apa? Fenomena-fenomena pawang-pawang menurun ni, dia kata explanation terbaik adalah ini semua daripada spirits, bukan unconscious. Itu penjelasan yang lebih saintifik, yang lebih baik. Ini Hislop kata. Okay? And here, on the basis of my own experience, sekarang Carl Jung kata, dari pengalaman aku sendiri juga, I am bound to concede he is right. Nampak? Dia pun setuju. Dia kata, betul. Sebenarnya, teori ataupun hipotesis spirit ni lebih baik daripada teori ataupun hipotesis unconscious mind. Sebab hari ni bila ada orang kerasukan dan sebagainya, banyak doktor-doktor ataupun psikiatris, ahli psikologi, mengatakan bahawa ini dia punya diri dia sendiri, dia punya unconscious mind. Saya tak tolak hakikat tu berlaku pada sebahagian orang. Memang itu psikologi dia. Tetapi nak kata semua fenomena kerasukan tidak ada kaitan dengan jin pun tak betul. Memang ada kaitan dengan jin, sebahagian tidak ada kaitan dengan jin. Nah, itu perlu penjelasan lebih lanjut macam mana nak membezakan. In each individual case, I must of necessity be skeptical. But in the long run, I have to admit that the spirit hypothesis yields better results in practice than any other. Dalam dia punya kerja kajian saintifik dia kata teori ataupun hipotesis spirit tu lebih menjelaskan keadaan. It's a better working model lah. Okay.